Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua yang sedang menonton live saya pagi ni. Pagi pula tengah hari. Hari ni ialah 10 hari bulan 10. So dah meletup ke kita punya handphone shopping hari ni? Sebab ni banyak kan, banyak tempat yang ada offer 10.10 kan. So memang best sangat nak shopping kan. So tak ada masalah, boleh je nak shopping, silakan shopping, tapi ingatlah priority kita juga kepada kesihatan kita, sebab sekarang ni pun zaman musim-musim jangkitan yang makin meningkat. Tengok COVID-19 makin hari makin meningkat, dan kita berdoalah, kita berdoa tiap-tiap hari semoga cepat turun balik dan semoga kita cepat recover daripada virus ni. Okey, dan juga bulan ni adalah bulan kesedaran kanser payudara. Okey, yang mana sangat-sangat penting untuk kita kaum wanita ni. Okey, selalunya orang kaitkan kanser payudara dengan family history, dengan sejarah keluarga. Maksudnya kalau orang yang ada sejarah keluarga dengan kanser payudara, terutamanya orang punya saudara rapat macam ibu ke, ataupun makcik sebelah ibu, ataupun adik-beradik, okey, risk dia lebih tinggi. Tapi sebenarnya 85% orang yang tak ada sejarah keluarga adalah penghidap kanser payudara. Kan, dan juga kanser payudara ni dikaitkan dengan hormon, sebab ada sel kanser tu dia ada kerusi untuk hormon ni. So that's why wanita sekarang ni antara masalah kita adalah masalah stres. Okay, stres yang mana boleh mengganggu kita punya keseimbangan hormon. So we have to do something lah untuk kembalikan hormon yang stabil. Okay, sometimes kita tak rasa pun kita sakit ataupun ada masalah kesihatan, tapi it's going on in our body. So itulah yang sampai satu masa dia akan meletus dan terjadilah penyakit. Okay, tapi tengah hari ni sebenarnya saya nak share kenapa orang mudah give up dalam bisnes ataupun dalam hidup ataupun dalam apa-apalah. Sebab sekarang ni orang dah mula sedar yang untuk menampung kita punya kehidupan, sekarang ni tak boleh nak bergantung pada satu pekerjaan saja. Contohnya memang you dah makan gaji, memang tak boleh nak bergantung pada gaji tu saja. So kena buat side income, kena cari satu pekerjaan lain untuk menampung kehidupan kita. Okey, tadi baru kami dalam saya punya event dengan okey, event tadi dengan kami punya grup Irish, yang mana speaker tu ada cakap kesilapan dalam financial. Okey, ada beberapa kesilapan dalam financial ialah masa kita umur 20-an, kita nak enjoy je, kita tak rasa pun nak kena melabur ke, nak kena simpan duit ke, kan. Masa 20-an tu macam-macam benda nak beli, sebab mungkin masa tu perubahan daripada zaman sekolah masuk zaman alam pekerjaan ke, ataupun kalau student mungkin ada scholarship ke, ataupun ada pinjaman belajar. So masa tu dah mula ada duit kan, so macam-macam benda nak beli, kan. Tengok handphone baru, handphone baru keluar nak beli, handphone ni nak beli, benda tu nak beli, semua benda nak beli. So end up bila umur 30 tahun kita kesilapan kita adalah tak buat side income, tak ada side income. Sebab masa umur 30-an tu kita dah ada kerja kan, mostly dah bekerja. So bila kita bekerja, masa itulah kita dah mula sibuk dengan kerja. So bila ada orang ajak buat bisnes, saya rasa macam, oh aku dah sibuk dengan kerja ni, macam duit gaji aku pun dah ada, kenapa nak buat bisnes kan, macam tu. Okey, bila masuk 40 tahun, kita mula sedar yang kita tak ada saving. Bukan tak ada saving, silap. Masa umur 40 tahun, kesilapan dia adalah tak cepat-cepat settlekan hutang. Sebab macam saya pernah cakap sebelum ni, kita hidup dalam satu sistem yang mana kita rasakan bila kita nak apa-apa benda kita perlu buat loan, kita perlu berhutang. So loan tu dah jadi macam benda yang biasa. Tapi bila 40 tahun, kalau boleh kena settlekan hutang-hutang tu, especially hutang peribadi, hutang kredit kad ke. So yang benda-benda yang sangat mahal tu, macam rumah ke, kereta ke, mungkin okey lah kan, sebab dia memang long term punya loan. Tapi kalau boleh selesaikan dengan lebih cepat, kita cuba selesaikan dengan lebih cepat. Dan kesilapan yang terakhir masa kita umur 50s, 50 tahun, 50-an, kesilapan ni adalah tak ada saving untuk persaraan. Sebab kita bila bersara memang
dah tak sama kan, tak sama kita punya pendapatan masa kita bekerja. So sebab kita, masalah kita sekarang ni bukanlah sebab kita umur pendek kan, umur pendek, tapi sebab umur kita panjang. Umur panjang tapi tak ada plan, tak ada financial untuk support kita. So sebab tu sekarang ni kita kena fikir dah apa yang akan kita buat lepas kita bersara nanti. Mana kita nak dapat sumber kewangan kita, siapa yang nak tanggung kita. Sebab sekarang ni pun ramai orang yang kahwin lambat. So kemungkinan masa bersara tu anak masih kecil lagi, masih belajar lagi ke contohnya. So macam mana kita punya financial plan kita untuk bersara nanti. So jangan ingat you buat apa-apa sekarang ni untuk waktu sekarang, tapi untuk you punya masa depan. Okay, so panjang mukadimah dia. Siapa yang bersama saya pagi ni? Kita tengok sikit. Azam ada, Tumiran, tak ada Fatin. Hai Amar. Okay, so apa mana sudah dia punya tadi, kenapa orang cepat give up dalam bisnes. Okay, yang pertama ialah sebab tak ada kemahiran untuk menghadapi masalah. Terus kita kena ingat yang hidup kita ni adalah satu perjuangan kan. Memang kita sentiasa ada masalah. Semua orang pun sentiasa ada masalah. Okay? Orang yang tak ada masalah tu mungkin orang yang ada masalah mental, itu masalah juga, tapi dia tak dapat nak appreciate yang benda tu adalah masalah. Seorang yang waras pasti ada masalah, tapi macam mana kita nak menghadapi masalah tu. Okey, bukan nak selesaikan lagi, nak menghadapi. Kita tahu kita ada masalah dan masalah tu tak akan selesai kalau kita tak selesaikan. Sebab kita ni senang, yang paling senang kita nak lari daripada masalah tu. Betul tak? Jadi kemahiran nak selesai ataupun nak menghadapi masalah tu tak ada. Sebab tu orang kata kita ni kalau nak ajar anak, kena ajar dia orang hidup susah. Okey, bukan hidup susah macam mana, bukannya kalau memang dah kaya, bukanlah kaya maksudnya kalau memang kita dah ada rumah, bukannya okey kau pergi duduk kat luar sebab kau kena buat rumah sendiri, kau contoh, bukan macam tu. Tapi at least kalau dia minta apa-apa, jangan senang-senang je nak bagi. Mesti dia kena usaha dulu untuk dapatkan benda tu, supaya dia boleh tahu betapa susahnya nak dapat satu benda tu. Dia boleh appreciate benda yang dia dapat tu. Oh, susah nak dapat benda ni. So that bila kita dah dah masuk ke alam realiti, dah masuk ke alam dewasa, kita tahu nak dapat sesuatu benda tu bukan senang. Jadi macam kalau orang yang bisnes ni tadi, most of us memang nak dapat suatu benda tu senang-senang je. Nak, kalau contohnya nak nak iklan dekat Facebook, kalau boleh nak cakap iklan je, okey belilah produk ni dari saya, terus nak orang serbu dia beli. It's not happen like that lah kan. Sebab hidup kita ni adalah satu perjuangan. So selagi kita hidup, kita kena berjuang, dan nak berjuang tu bukannya senang. Okay? Jadi kita kena belajar nak dapatkan apa-apa tu memang susah. So kalau macam sekali kita up iklan orang tak beli, 2 kali tak ada orang beli, 3 kali tak ada orang beli, 10 kali tak ada orang beli, so what? Up dah sampai 100 kali macam tu. So tu yang pertama lah. Yang pertama, tak ada kemahiran untuk menghadapi masalah. Okay, yang kedua ialah suka dengar benda-benda negatif. Sebab kita ni kan, yang paling penting adalah kita punya dalam diri kita sendiri. Okay, kekuatan dalam diri kita sendiri. Macam mana kita nak hadapi satu benda tu. Tapi benda ni dia macam kita punya semangat, kita punya keinginan tu kan, dia macam sangat senang untuk dibunuh oleh kata-kata pun. Kan macam kita dengar orang cakap, alah kau takkan bolehnya macam tu. Ataupun daripada kita punya sejarah dulu kan, sejarah kita dulu kita tak dapat. So kita rasa macam selama-lamanya kita tak akan dapat, sebab kita dengar benda-benda yang negatif orang cakap dan kita ikut. So macam dalam bisnes ni kita kena jadi katak pekak. Katak pekak, tahu tak cerita katak pekak tu? Tak apalah, apa-apa yang pekak lah, tapi jangan dengar apa-apa yang orang, benda-benda negatif yang orang cakap. Okay, sometimes benda tu memang betul kan. Memang dulu kita pernah buat sesuatu, lepas tu kita gagal, kita tak dapat kan. So orang memang cakap benda yang betul lah. Dulu kau pernah buat benda ni tapi tak dapat pun kan. So tapi kita akui, memang aku pernah gagal sebelum ni, tapi kali ni aku nak cuba buat sesuatu yang lain, nak buat yang lebih bagus supaya aku dapat apa yang aku nak. Macam tu. So
jika kita nak berjaya, jangan dengar benda-benda negatif ni, sebab orang sometimes dia tak faham kan. Macam kadang-kadang family kita sendiri, orang yang dekat kita sendiri kan, dia tak faham apa yang kita nak. So dia mungkin akan cakap dia apa yang dia suka nak cakap. Okey. Kadang-kadang kita punya mak ayah pun kan tak nampak apa yang kita nak buat sebenarnya, tapi jangan dengar cakap dia orang. Okey, yang negatif tu jangan dengar. Okey. Kita cuba kuatkan kita punya semangat sendiri, bagi motivasi pada diri sendiri. Okey, yang negatif tu kita tinggalkan. Okey. Yang ketiga, sebab kenapa orang mudah give up adalah sebab menganggap kegagalan itu memalukan. Dia tak boleh nak gagal kan. Dia rasa macam kalau dia gagal, contohnya dah up di Facebook, okey, bulan ni saya akan buat sale 10,000, bulan ni saya akan dapat income 5,000, contohnya. Lepas tu tak dapat, dia rasa benda tu sangat memalukan. Macam semua satu dunia ni pandang dia dengan pandangan yang macam dulu hari tu cakap nak buat sale 10,000 tapi tak dapat pun, macam tu. Okey, sebenarnya kegagalan tu bukanlah sesuatu yang memalukan. Sebab bila kita hidup ni, kita akan sentiasa buat sesuatu dan kita mungkin akan gagal. Macam kita masa kecil-kecil dulu kan, nak berjalan kan, of course lah kita masa mula-mula kita nak jalan tu kita akan jatuh kan. So itu adalah kegagalan lah, tapi kenapa kita tetap bangun juga? So kita tahu walaupun kita jatuh, bila kita bangun balik dan kita terus buat, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, kejayaan tu dia bukan, it's not about berapa kali kita jatuh, berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit balik selepas kita gagal. Okey. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat ialah menganggap kejayaan itu milik orang-orang tertentu sahaja. Biasa dengar tak cakap, alah dia tak apalah dia berjaya sebab mak dia cikgu, bapak dia pensyarah. Dia tak apalah dia kaya sebab mak dia ada mak dia orang ni, mak dia itu. Dia tak apalah dia sebab dia gini. Biasanya cakap macam tu. Bila kita cakap macam tu, kita meletakkan kejayaan tu kepada orang yang tertentu saja. Kita ni mak bukan cikgu, bapak bukan pensyarah, so kita tak boleh berjaya ke? Macam tu. Okey. So, kejayaan tu adalah milik semua orang. Tapi adakah kita sendiri nakkan kejayaan tu? Itu persoalan dia. Bukannya orang ni layak berjaya sebab ini, orang ni layak berjaya sebab itu. Tapi kejayaan tu milik semua. Semua orang pun layak untuk berjaya, semua orang pun mampu berjaya. So, kalau you ada 4 mindset ni, please buang daripada you punya mindset dan dan teruslah buat. Okey, teruslah buat aktiviti bisnes tu. InsyaAllah bisnes ni dia umpama kita tanam pokok durian. Kan pokok durian dia bukannya kita tanam hari ni besok terus berbuah kan, tapi dia akan ambil masa yang lama, dan sometimes bila kita datang tengok tiap-tiap hari pun dia tak ada apa-apa perubahan pun, macam tu je pokok dia. Okey, tapi bila pokok tu dah besar dan berbuah, insya-Allah hasilnya kita dapat, itulah yang paling manis. Okey, so itulah sahaja saya punya sharing tengah hari ni. Okey, thanks kepada semua yang dah join. So harap boleh bagi you sikit manfaat, dan kalau you rasa saya punya sharing ni boleh bermanfaat pada you dan juga orang lain, jangan lupa share. Okey, so jumpa lagi insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.